Baik, salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog 3 Penjuru. Dialog pada minggu ini kita ingin memberi tumpuan khususnya diskusi tentang perbincangan berkaitan dengan pasca susulan keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang mana rakyat Amerika Syarikat telah pun memilih Donald Trump sebagai Presiden terpilih bagi Amerika Syarikat yang ke-47. Selain pada tumpuan untuk kita melihat kepada apa polisi dalam negara dan juga dasar luar yang bakal digariskan di bawah pentadbiran 2.0 nanti, kita juga ingin melihat kepada sejauh mana kesiapsiagaan ataupun dunia bersiap sedia dengan apa sahaja perubahan yang bakal berlaku, terutamanya terhadap cabaran terhadap negara Islam, dan juga kita bercakap apa pula nasib dan juga penyelesaian jalan damai bagi gejatan senjata khususnya di Semenanjung Gaza. Jadi untuk waktu ini di Dialog 3 Penjuru kami tampilkan 3 orang panelis. Yang pertamanya Dr. Abdul Rahim Ahmad. Dr. Abdul Rahim adalah Ketua Pusat Kajian Asia Barat daripada IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kita juga akan bersama dengan Ashraf Farid. Ashraf Farid adalah Ketua Pegawai Operasi Iris Institute, dan juga kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Abu Hanifah Haris, Ketua Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Malaya. Tapi kalau boleh saya nak mulakan dengan pertanyaan ini dan juga untuk berlaku adil kepada semua panelis sebagai permulaan. Melihat kepada Donald Trump kembali kepada White House sebagai Trump 2.0, adakah keputusan yang telah pun dinyatakan ataupun telah pun diumumkan sendiri oleh Donald Trump semalam sesuatu yang mengejutkan ataupun telah pun dijangka, dan bagaimana melihat kepada Trump kembali kepada White House ini? Adakah ia sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang mengecewakan? Saya mulakan dulu dengan Ashraf. Terima kasih Awani. Analisa yang berkait dengan kemenangan Trump ni kita boleh lihat berlaku banyak di media-media massa dan sebagainya, dan ianya sudah dijangka oleh kebanyakan pihak. Namun kemenangan Trump ini kita perlu lihat kerana dasar beliau yang sebelum ini yang lebih, kalau dalam isu Palestin ini, bersifat lebih agresif dan bersifat dengan lebih keadaan yang tidak dijangka. Dan seharusnya dunia Islam ataupun pihak-pihak yang berkepentingan harus merangka strategi yang lebih menyeluruh bagi mendepani dasar-dasar yang akan dilakukan oleh Trump. Walaupun kita mengetahui dasar luar Amerika terhadap isu Palestin dan juga Israel ini tidaklah berbeza banyak, tetapi masih lagi kita perlu membuat jangkaan apakah yang akan berlaku selepas ini. Untuk Dr. Abu Hanifah, bagaimana melihat kepada Trump? Memang sememangnya dikenali sebagai sifatnya yang America First, America Supremacy dan juga nasionalis. Mungkin baik dilihat untuk rakyat Amerika, tetapi bagaimana daripada sudut pandang dalam konteks dunia melihat Trump 2.0 ini, Doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Awani yang menjemput saya untuk sesi pada kali ini. Saya melihat pelantikan Donald Trump untuk kali kedua ini juga saya rasa tidak banyak mengubah dasar Amerika Syarikat berkenaan dengan isu Palestin. Dan kita sedia maklum kalau kita lihat kepada rekod Trump, Trump dianggap sebagai antara Presiden Amerika yang paling pro Israel. Tambahan ketika penggarap pertama beliau 2017, 2021 menjelas menunjukkan beliau antara yang agak rapat dengan Perdana Menteri Israel ketika itu Netanyahu. Dan kali ini mereka sekali lagi berada pada gelanggang yang sama. Jadi saya melihat kepada dasar ini tidak akan banyak berubah. Bahkan saya melihat bahawa tekanan terhadap perjuangan dari Palestin itu akan lebih keras kerana melihat kepada dasar Trump pada penggal yang pertama, beliau memang jelas menyokong perjuangan rakyat Israel terhadap penaklukan terhadap Palestin. Kalau kita lihat kepada peristiwa yang berlaku pada tahun 2017, apabila Trump jelas setelah mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu negeri kepada Israel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada tahun 2019 Trump dengan jelas menyokong kedaulatan Israel terhadap tanah tinggi Golan yang dirampas daripada Syria ketika perang Arab-Israel 1967. Jadi dengan dua pendekatan ini saya melihat tidak ada perubahan besar yang berlaku, bahkan saya menjangkakan tekanan terhadap
rakyat Palestin itu akan kembali meningkat, dan sokongan terbuka Trump terhadap perjuangan orang-orang negara Israel itu akan kembali meningkat. Jadi itu adalah pandangan awal saya berkenaan dengan pelantikan Trump ini sebagai Presiden Amerika pada penggal itu. Kemenangan Trump dan juga kekalahan Kamala Harris. Bagaimana untuk kita melihat, malah kalau banyak juga diskusi dan juga Pak Aziz mengutarakan kekalahan untuk Kamala Harris melihat kepada faktor ekonomi dan juga kegagalan pentadbiran Biden, dan Kamala adalah sebahagian daripadanya, melihat kepada isu-isu dalaman dalam Amerika Syarikat, dan tidak pula melihat kepada bagaimana swing vote ataupun swing state negeri-negeri penentu yang berubah, termasuklah pengundi-pengundi yang latar belakangnya adalah pengundi Arab ataupun pengundi Muslim di negeri-negeri penentu itu, yang menyatakan dan juga meluahkan ataupun memanifestasikan kekecewaan mereka melihat kepada pentadbiran Biden menangani ataupun menyelesaikan isu di Timur Tengah, termasuklah di Gaza. Bagaimana pandangan Dr. Abdul Rahim melihat kepada kekalahan Kamala ini adalah sebenarnya satu cerminan rasa tidak puas hati pengundi-pengundi, terutamanya yang latar belakangnya daripada Muslim yang berada di Amerika Syarikat, Dr. Rahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asrawani, terutamanya Tuan Fauzi sudi menjemput saya, dan juga dua panelis lain, Tuan Ashraf dan juga Dr. Abu Hanifah. Untuk menjawab soalan tersebut, saya minta maaflah, saya kurang bersetuju dengan pandangan sebahagian analisa yang mengatakan bahawa kemenangan Trump kali ini adalah merupakan satu protes terhadap pentadbiran Biden yang lalu, utamanya dari kalangan orang Islam ataupun orang Arab yang berada di sana. Kerana kalau kita lihat perangkaan awal, utamanya di Michigan, kita dapati bahawa di sana terdapat sejumlah orang Arab yang ramailah, 300,000 lebih pengundi. Dan terdapat juga, selain daripada dua calon utama ini, selain daripada Trump dan juga Kamala Harris, terdapat juga calon-calon lain yang di antaranya ingin memperjuangkan isu Gaza. Saya tak ingat namanya, tetapi calon itu hanya mendapat 2% daripada keseluruhan jumlah undi yang dipungut. Maka di sini kita dapat lihat bahawa satu gambaran awal kepada kita bahawa sebuah negara demokrasi seperti Amerika yang sememangnya bergerak ketua-ketua mereka di atas kehendak rakyat kebanyakan, nampaknya walaupun peristiwa Gaza ini peristiwa yang sangat memilukan dunia, dan kita dapat lihat di sana sini termasuk di Amerika Syarikat mereka mengadakan tunjuk perasaan dan sebagainya membantah serangan balas Israel yang begitu keras ke atas Gaza, namun kelihatannya tidak dapat mengubah sangat sokongan rakyat kepada isu Gaza ini. Dan saya bersetuju sangat dengan Dr. Abu Hanifah tadi dan juga Tuan Ashraf bahawa tidak ada sebarang perubahan ketara yang positif terhadap isu Gaza ini sebenarnya. Sebaliknya, kita menjangkakan sesuatu yang lebih keras yang akan dilakukan oleh Trump, apatah lagi ini merupakan penggal kedua. Kita tahu Perlembagaan Amerika Syarikat menetapkan bahawa setiap calon itu hanya paling panjang pun dia boleh memegang 2 penggal, dan dia tidak akan kehilangan apa-apa sekali ini. Dia tidak lagi perlu melihat kepada sokongan para pengundi. Bahkan dia akan meneruskan cara Trump yang lalulah, yang tadi telah dirumuskan oleh Dr. Abu Hanifah, pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu negara, dan juga pelan damai Trump. Dan satu lagi yang dilaksanakan oleh beliau semasa itu ialah perjanjian Abraham, bahawa dia telah melakukan usaha normalisasi dengan negara-negara Arab lain seperti UAE, Bahrain dan sebagainya, atas tujuan untuk mengukuhkan kedudukan dan juga kestabilan Israel di rantau Arab. Jadi kesimpulannya, saya tidak melihat bahawa pemilihan semula Trump kali kedua ini merupakan satu perkara yang membawa gambaran baik dan juga masa depan yang lebih cerah untuk umat Islam, terutama di Asia Barat, tetapi ia lebih mencengkam dan cabaran kita sangatlah hebat untuk hari-hari yang mendatang.
Pandangan Ashraf melihat kepada Trump 1.0, pentadbirannya sebelum ini dan juga pentadbiran pada masa akan datang Trump 2.0, adakah ia lebih baik ataupun ia akan lebih mudarat untuk melihat kepada cabaran negara Islam, terutamanya kita bercakap tentang apa yang berlaku di Gaza. Kalau kita merujuk pada salah satu ucapan ataupun temubual media, Trump pernah mengatakan beliau akan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada Netanyahu untuk melakukan apa saja. Tapi dalam siri kempen yang dilakukan oleh Trump ada mengatakan janjinya untuk menghentikan perang baik di Gaza ataupun baik di Ukraine. Bagaimana melihat kepada Trump 1.0 dan juga Trump 2.0? Adakah lebih baik ataupun adakah lebih buruk daripada unjuran daripada Ashraf sendiri? Sebelum kita pergi kepada persoalan tersebut, sama ada kita hendak mengetahui pentadbiran Trump akan lebih baik ataupun lebih buruk terhadap dunia, khususnya di Timur Tengah, kita kena melihat secara jelas apakah sebenarnya plan yang telah dirancang oleh Trump dan juga elit global Yahudi di sekitar beliau. Dan kita maklum sebelum berlakunya pilihan raya presiden ini, sokongan badan-badan pelobi terutamanya AIPAC, kita tahu satu badan yang sangat kuat Yahudi, pelobi Yahudi antarabangsa yang melobi kepada Trump, telah menyatakan sokongan penuh kepada Trump. Dan ini kita kena lihat mengapa AIPAC menyatakan sokongan penuh terhadap Trump. Dan salah satu projek yang hendak dilaksanakan Trump ketika di akhir fasa Trump 1.0 adalah projek The Deal of the Century. Tapi yang masih ingat lagi, projek The Deal of the Century ini adalah projek jangka masa panjang, khususnya untuk meningkatkan pengaruh Israel di Timur Tengah. Dan projek ini boleh dikatakan tergendala apabila Biden memegang tampuk pemerintahan Amerika Syarikat Presiden. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh elit global Yahudi sekitar Trump, terutamanya menantu beliau Jared Kushner, masih lagi agresif dalam menyatakan plan ini ataupun merealisasikan plan of deal of the century ini. Dan kita menjangkakan sekiranya Trump, walaupun dengan ucapan dia baru ni kita tengok dia kata dia akan menghentikan perang, akan menyuruh Netanyahu segera menghentikan perang, dan bagi saya ini hanyalah retorik. Kerana kita maklum dengan plan deal of the century yang akan dilaksanakan, ini adalah satu plan pembandaran ataupun plan pembangunan semula kawasan Timur Tengah, pembangunan dalam erti untuk mengukuhkan lagi cengkaman Israel. Dan secara politiknya kalau kita lihat dengan naiknya Trump ini, kedudukan Netanyahu di Israel akan semakin kukuh dan dia akan mendapat sokongan yang lebih banyak dari sudut di pihak Amerika Syarikat, kerana kita pun maklum Trump sendiri di belakangnya adalah kelompok evangelis Kristian yang sebenarnya sangat menyokong projek Israel Raya ini dilaksanakan. Dan seperti apa yang disebut oleh doktor berdua tadi, dan benar, Trump akan lebih agresif dalam dasar luarnya, terutama di Timur Tengah. Dan bukan itu saja yang kita bimbangkan, kerana dasar Trump ini juga akan dikhawatiri berjangkit dengan situasi di rantau kita, terutama di Laut Cina Selatan. Dan kita maklum dengan perang dagang antara Amerika dan juga China sebelum ini akan merumitkan lagi keadaan, dan ini menimbulkan persoalan kepada kita, apakah stand Malaysia dalam berhadapan dengan perseteruan geopolitik antara kuasa-kuasa besar yang bukan sahaja berlaku di Timur Tengah tetapi akan juga berlaku di rantau kita. Pandangan Dr. Abu Hanifah melihat kepada adakah janji-janji dalam siri kempen Trump untuk menghentikan segala pertelingkahan juga perang geopolitik ini boleh dianggap sebagai satu janji yang betul atau hanya sekadar retorik semata-mata? Baik, saya melihat kepada apa yang disebut, kita kena faham ketika kempen politik, kempen pilihan raya presiden, semua calon akan cuba memaparkan polisi yang dapat meyakinkan pengundi lah. Jadi kalau kita melihat kepada hakikat sebenar dalam sejarah pilihan raya presiden ini, banyak yang disebut ketika kempen itu lebih kepada janji-janji kosong lah. Dan ternyata sesiapa saja yang naik sebagai presiden pun memang jelas dasarnya akan perlu kepada Israel dan akan sedikit sebanyak menekan perjuangan orang-orang Palestin. Jadi kalau kita lihat kepada Trump, saya melihat kepada beliau akan dalam konteks di Timur Tengah, beliau akan berusaha mencari pengaruh
yang lebih luas dalam kalangan negara-negara Arab. Terutamanya kita tahu di negara Arab dalam konteks isu orang-orang Palestin ini, beliau akan meneruskan dasar berbuat baik dengan beberapa sekutu kuat Amerika Syarikat di Asia Barat. Misalnya kita tahu Arab Saudi antara sekutu kuat Amerika Syarikat, bahkan ketika zaman penggal pertama pemerintahan beliau, jelas kita nampak bahawa Amerika Syarikat mengamalkan dasar yang sangat perlu kepada Arab Saudi. Kita boleh lihat kepada lawatan pertama yang dilakukan oleh Trump ketika dipilih pada penggal pertama pada tahun 2017 di Timur Tengah. Arab Saudi iaitu Riyadh merupakan lokasi pertama kedatangan beliau. Ini jelas isyarat bahawa beliau memang melihat Arab Saudi itu sebagai sekutu kuat dalam konteks menjalinkan hubungan persahabatan dan mencari sekutu kuat di Timur Tengah. Dan kita boleh lihat juga dalam kes Jamal Khashoggi yang dibunuh, disyaki dibunuh oleh ejen Arab Saudi. Trump merupakan antara pemimpin Barat yang paling kuat memberikan sokongan terhadap Arab Saudi. Itu jelas menunjukkan bahawa Trump akan sedaya upaya kekal. Saya menjangkakan beliau akan terus membuka hubungan ini, bahkan pada masa yang sama akan meneruskan dasar mengadakan hubungan yang lebih rapat dengan negara-negara Arab lain yang sedia maklum, kita sedia maklum merupakan sekutu kuat kepada Amerika seperti UAE, Bahrain dan sebagainya. Jadi saya melihat ini adalah pendekatan yang memang Trump akan teruskan dan saya jangkakan ini tidak akan berubah banyak. Bahkan kalau kita lihat kepada kenyataan yang dibuat oleh Trump sebelum ini dalam kempen beliau, beliau ada nyatakan sekiranya beliau memegang jawatan sebagai Presiden AS, maka yang akan berlaku ialah beliau akan pastikan Hamas tidak akan ada peluang untuk menyerang Israel. Itu apa yang disebut oleh beliau. Jadi kita jangkakan bahawa akan datang Trump akan meneruskan dasar menekan Hamas dengan sekuat-kuatnya. Sebab melihat kepada kenyataan beliau lah. Dan beliau menyatakan bahawa dalam konteks Iran, beliau juga akan menjalankan dasar menekan Iran. Sebab kita sedia maklum, Iran juga terlibat dalam menekan Israel dalam konteks apa yang berlaku di Lebanon. Jadi saya melihat bahawa dasar menekan Hamas dan juga dasar menekan Iran ini akan diteruskan, bahkan mungkin diadakan ataupun berlanjutan dalam tempoh yang lebih panjang dengan tekanan lebih kuat. Sebab bagi saya, Trump melihat bahawa Hamas itu sebagai ancaman terbesar kepada usaha Israel untuk mewujudkan sebuah negara merdeka, negara yang berpengaruh di Timur Tengah. Jadi dengan kejayaan menguasai ataupun mengawal Hamas itu dan juga memberi tekanan yang kuat kepada Iran akan memberikan kelebihan kepada Israel, bahkan juga kepada Amerika sebagai sekutu kuat kepada perjuangan orang-orang Yahudi dan Israel. Dr. Rahim, bagaimana dunia melihat kepada janji-janji yang ditabur oleh Trump? Trump mengatakan beliau adalah anti-war ataupun anti-perang, tetapi kita melihat dan seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Hanifah dan juga Ashraf, tak kiralah sesiapa sahaja yang menjadi Presiden Amerika Syarikat, dan kita tahu apa sahaja krisis yang berlaku di Timur Tengah, pihak yang di belakangnya sudah tentu melihat kepada keterlibatan Amerika Syarikat itu sendiri. Bagaimana dunia melihat kepada janji yang ditabur oleh Trump dan juga mengenali Trump berdasarkan dosa-dosa lampaunya, dosa-dosa pada sekitar pentadbirannya pada 2017. Tadi disebutkan pemindahan ibu pejabat kedutaan Amerika Syarikat daripada Tel Aviv kepada Jerusalem, dan juga kita juga melihat kepada penutupan pejabat daripada ibu pejabat PLO di Washington DC, dan juga Trump juga individu yang telah pun menghentikan dana ke UNRWA. Bagaimana melihat seterusnya ini? Bagaimana dunia boleh mempercayai janji-janji Trump melihat kepada krisis yang berlaku di Timur Tengah, terutamanya di Gaza? Tuan Fauzi, jika ditanya tentang pendirian dunia terhadap Trump dalam pelantikannya untuk kali kedua ini, dunia manakah yang dimaksudkan sebenarnya? Dunia yang kita lihat sekarang ini adalah terpecah sekurang-kurangnya kepada dua bentuk sokongan lah. Dan malangnya, Prof. Hanifah boleh betulkan saya melihat bahawa sokongan ataupun pangkangan dunia terhadap Trump ini
dalam konteks isu Gaza adalah berdasarkan kepada latar belakang sejarah sebenarnya. Kalau kita lihat negara-negara yang pernah dijajah, kebanyakannya di Asia dan juga di Afrika, masing-masing menyatakan sokongan kepada Gaza, dan tidaklah mereka melihat Trump ini akan jadi lebih baik daripada penggal pertama ini. Adapun kategori kedua adalah negara-negara yang menjajah, yang sejarahnya adalah menjajah ataupun datang sebagai penjajah ke suatu tempat dan kemudian mereka berjaya membentuk kuasa pemerintahan. Maka sampai sekaranglah mereka bersetuju dengan Trump dan Israel. Itu satu benda yang realiti dan terpaksa disebut ya. Hatta di jiran-jiran kita pun kalau kita dapat lihat di utara dan selatan mereka menyokong Israel dalam isu Gaza berdasarkan latar belakang mereka yang sama ada menjajah negara lain ataupun mereka menubuhkan negara, mereka datang di tempat lain. Dan begitu juga di India, satu perkara yang amat menarik India ya, sebab negara India adalah negara yang dijajah, dijajah oleh British pada satu ketika dahulu. Namun pendirian Presiden Modi begitu pelik sikit dan saya tertanya dan akhirnya saya dapat jawapan bahawa Modi ini dia adalah satu bangsa yang bukan asli dari India. Mereka kalau ikut sejarahnya mereka datang dari barat juga, golongan Aryan, datang dan menempati kawasan Tamil dan akhirnya mereka memerintah. Dan begitulah negara-negara yang seperti ini, walaupun secara umumnya mereka adalah negara bekas jajahan, tetapi jika sekiranya ia diterajui oleh mereka yang berlatar belakangkan sama ada penjajahan ataupun merebut tempat orang, maka mereka akan bersama selama-lamanya dengan Israel dan juga Amerika Syarikat. Perkara ini sangat merisaukan kerana kita melihat sebelum ini kita menjangkakan bahawa akan berlaku perubahan di Amerika Syarikat. Sokongan yang saya sebutkan tadi, rakyat Amerika Syarikat banyak yang keluar menunjuk perasaan dan mengadakan protes dalam majlis-majlis yang dihadiri oleh pemimpin mereka yang pro-Israel. Tetapi putusan, maaflah saya cakap, putusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini amat mengecewakan saya dan mengecewakan kita sebenarnya, negara-negara Islam yang sekarang berdepan dengan cabaran baharu bagaimana kita hendak mendepani isu apabila tiada lagi perubahan yang boleh dijangkakan daripada pentadbiran baru Amerika Syarikat ini. Tuan Fauzi. Tadi Dr. Rahim ada menyebut tentang melihat kepada keterlibatan masyarakat awam atau rakyat menunjuk protes dan juga bersolidariti melihat kepada apa yang berlaku di Timur Tengah secara khususnya Gaza. Mungkin pada waktu ini Ashraf mungkin boleh kongsikan bagaimana untuk kita melihat demokrasi di bawah pentadbiran Trump 2.0 ini. Kerana sebelum ini Trump juga telah pun menyatakan dalam siri kempennya akan ada sekatan dan juga tindakan khususnya melihat kepada refugi ataupun pelarian daripada Palestin dan juga mereka yang terlibat, yang bersolidariti bersama dengan Palestin ini juga akan berdepan dengan tindakan yang sama. Demokrasi di bawah pentadbiran Trump 2.0 bagaimana boleh dijangkakan akan berlaku? Satu perkataan yang ironi bila mana kita menyebut tentang demokrasi di Amerika Syarikat, sedangkan kita tahu walau sesiapa pun yang memerintah hatta daripada Demokrat ataupun Republican, lobi daripada kumpulan pelobi antarabangsa Yahudi ini sudah kuat mencengkam dalam pentadbiran demokrasi Amerika. Walau siapa pun yang naik funding ataupun dana pilihan raya diberikan oleh kelompok pelobi Yahudi ini, dan mereka menguasai pilar-pilar kuasa ataupun paksi-paksi kuasa di Amerika Syarikat, bukan sahaja dari sudut politik tetapi dari sudut media, dari sudut teknologi. Dan kita pun melihat konglomerat ataupun istilahnya elit dan tycoon yang berada di belakang Trump, kebanyakannya adalah elit-elit ataupun tycoon-tycoon antarabangsa yang menyokong kepada kewujudan negara haram Israel. Dan mereka melakukan apa sahaja cara untuk menyekat suara-suara dan kehendak rakyat Amerika Syarikat yang mahukan supaya Amerika tidak lagi menyalurkan senjata kepada Israel, Amerika tidak lagi membantu Israel, tetapi suara-suara ini disekat kerana lobi yang sangat kuat di Amerika Syarikat ini. Dan ini sebenarnya punca kenapa Amerika Syarikat dasar dan hala tujunya diistilahkan oleh sebahagian penganalisa sebenarnya tidaklah merdeka dalam erti kata yang sebenar, kerana dia mengikut telunjuk dan hala tuju daripada pelobi-pelobi Yahudi antarabangsa. Dan bila kita bercakap tentang demokrasi dan dasar yang akan, dan ini ditambah buruk lagi dengan dasar yang akan dilancarkan oleh Trump, dan kita sedia maklum
dasar protectionism Trump yang akan lebih menumpukan perdagangan dan pelaburan ke dalam Amerika Syarikat, dan ini sudah tentu akan sedikit sebanyak mengganggu trade policy dunia, terutama dalam berkait dengan ekspor import. Dan contoh kalau di Malaysia ini, jika sekiranya Trump naik, dijangkakan tarif akan meningkat sebanyak 10%, dan ini akan memberi kesan terhadap ekspor kita ke Amerika Syarikat seperti contoh minyak sawit dan juga barangan elektronik. Dan ini akan mempengaruhi pelan dagang dunia terutama dengan trade war China dan sebagainya. So ini satu senario yang kita kena anticipate dan jangkakan apa yang akan berlaku selepas ini. Dan persoalannya dekat sini, adakah negara Islam ataupun dunia-dunia Islam, dunia-dunia ketiga mempunyai satu grand strategi untuk berhadapan dengan situasi ini. Sebelum kita nak bercakap tentang persediaan negara ataupun dunia melihat kepada mungkin tarif dan juga persaingan antara China dan juga Amerika Syarikat, masih soalan yang sama berkaitan dengan demokrasi di bawah pentadbiran Trump 2.0. Dr. Abu Hanifah, bagaimana untuk melihat, kerana kita melihat dalam tempoh setahun yang lalu, meskipun pentadbiran Biden menunjukkan sokongan dan juga dokongan terhadap Israel, tetapi rakyat di bawah di peringkat akar umbi ini menyatakan bantahan dan juga sokongan bersolidariti bersama dengan Palestin dan juga menekan supaya berhenti menyalurkan dana seperti apa yang disebutkan oleh Ashraf, dana dan juga sumbangan kewangan kepada Israel. Demokrasi di bawah pentadbiran Trump 2.0 apa selepas ini, dan bagaimana suara-suara yang akan bersama dengan Palestin selepas ini daripada Amerika Syarikat, daripada rakyatnya sendiri selepas ini, Doktor? Saya melihat bahawa saya bersetuju dengan pandangan Tuan Ashraf tadi. Dasar Trump itu akan terus menekan dan membentuk dasar-dasar luar Amerika Syarikat. Dan dalam konteks demokrasi, saya nak bincang ataupun nak sentuh berkenaan dengan impak. Misalnya kita lihat kenaikan Trump pada sesi penggal kedua ini berkenaan dengan dasar imigran Amerika Syarikat. Kita sedia maklum ketika penggal pertama Trump sebagai Presiden Amerika, beliau merupakan antara presiden yang paling keras menekan golongan imigran yang sekarang ramai berada di Amerika, ramai daripada Amerika Selatan, Mexico, Peru, Brazil dan sebagainya, ramai yang dijerah dan menetap di Amerika. Dan kita sedia maklum, Trump memang ketika penggal pertama ini sangat keras, sangat menentang. Bahkan beliau menyatakan golongan imigran inilah yang akan merosakkan Amerika. Dan dasar ini sebenarnya antara dasar yang menyebabkan beliau memperolehi kemenangan pada penggal pertama. Dan saya tak nafikan dasar yang diperkenalkan oleh Trump ini juga menyebabkan beliau dipilih sebagai presiden pada penggal yang kedua. Jadi dalam konteks demokrasi, saya melihat bahawa suara-suara yang menghendaki ataupun meramalkan bahawa hak-hak pelbagai latar belakang rakyat Amerika yang datang daripada pelbagai asal-usul, pelbagai ras, bangsa. Saya melihat bahawa tekanan terhadap golongan imigran ini akan terus berterusan. Bahkan Trump dalam kempen-kempen yang dilakukan jelas menyatakan beliau akan meneruskan dasar-dasar yang menekan golongan imigran. Misalnya, tembok yang memisahkan antara Amerika Syarikat dengan Mexico itu akan dibesarkan, dijalankan dasar-dasar yang lebih ataupun program-program pembangunan yang akan menyekat kemasukan golongan imigran ini. Sebab Trump melihat mereka inilah yang merosakkan Amerika dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Mereka inilah yang menyumbang kepada masalah gelandangan. Mereka inilah yang menyumbang kepada masalah jenayah. Jadi sebab itulah saya melihat di sini dalam konteks kenaikan Trump dalam penggal yang kedua ini, saya tidak yakin bahawa unsur demokrasi itu akan berjalan lancar ataupun akan subur. Kerana dasar sedia ada, kalau saya merujuk kepada kes berkenaan dengan tekanan terhadap golongan imigran tadi, maka unsur demokrasi itu bagi saya akan terus ditekan dan mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar kepada amalan demokrasi di Amerika dengan melihat kepada dasar Trump tadi berkaitan dengan golongan imigran. Dan saya percaya bahawa rakyat Amerika yang memilih beliau pun memang sedikit sebanyak terpengaruh dengan dasar beliau berkenaan dengan imigran ini. Yang dilihat
mereka melihat golongan imigran ini menimbulkan pelbagai masalah, masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam secara ringkasnya, saya menyimpulkan memang secara umum dasar Trump berkenaan demokrasi ini memang menimbulkan masalah, dan saya percaya unsur demokrasi itu sukar disubuhkan ketika zaman beliau, dalam keadaan beliau dalam konteks nak menjaga kemundi yang mengundi beliau kerana dasar imigran beliau. Dalam keadaan pada masa yang sama beliau juga memberi tekanan kepada golongan. Kalau boleh saya nak tanya soalan ini kepada Dr. Rahim. Antara pemimpin ataupun individu pemimpin di peringkat dunia yang mengucapkan tahniah sejurus selepas Trump mengisytiharkan dirinya sebagai pemenang ataupun bakal diangkat sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-47, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu antara yang terawal mengucapkan tahniah. Kalau dalam di platform X-nya, antara yang disebut adalah history's greatest comeback dan juga huge victory. Apa makna di sebalik ucapan tahniah daripada Netanyahu ini dan bagaimana untuk kita melihat? Kita kenal Trump dengan slogannya untuk melihat pada Make America Great Again, dan kalau kita melihat di media sosial banyak yang berkongsi melihat kepada di Israel juga melihat kepada dipaparkan gambar Trump Make Israel Great Again. Bagaimana untuk kita melihat ucapan tahniah di sebalik, apa makna di sebalik ini antara Trump dan juga Netanyahu ini, Dr. Rahim? Bagaimana kita hendak melihatnya adalah melihat kepada kesan yang telah ditinggalkan pada penggal pertama yang pemerintahan yang dijalankan dahulu oleh Trump. Dan kita ingat bahawa Baitul Maqdis sebelum ini adalah kota tidak ada sebarang penguasaan oleh mana-mana pihak. Dia dianggap sebagai satu kota yang terbuka. Kerana itu sejarah tiga agama, Islam, Kristian dan juga Yahudi. Tetapi Trump dengan beraninya mengumumkan bahawa Baitul Maqdis dijadikan ibu kota kepada Israel. Itu satu perkara yang menggembirakanlah golongan Zionis dan Yahudi. Dan jasa ini tidak akan mereka lupakan kerana dia adalah Presiden pertama Amerika Syarikat yang mengumumkan perkara yang sedemikian rupa. Satu lagi berkenaan dengan saya tak pasti siapakah yang pertama mengucapkan, tetapi kita dapat lihat dunia berlumba-lumba, pemimpin dunia berlumba-lumba untuk mengucapkan tahniah di atas kemenangan Trump ini. Dan ia merupakan satu budaya yang kita dapat lihat mengukuhkan lagi dasar primacy of US, dasar ketuanan Amerika Syarikat. Dia nak jadikan Amerika Syarikat great again, dan dia seorang nasionalis yang kita tahu bahawa dia tidak akan pedulikan apa-apa risiko dan juga cabaran ataupun apa yang orang nak kata. Janji dia berjaya mengukuhkan tapak kakinya di dunia ini. Dia adalah polis dunia, dan ketuanan Amerika Syarikat ini akan dilaksanakan walau dengan apa cara sekalipun. Dan sebenarnya Amerika Syarikat menyayangi Israel itu dengan sebenar-benarnya, melainkan kerana kepentingan tertentulah. Dan itu kita patut lihat bahawa Israel ditanam di tengah-tengah jantung negara Arab hanya untuk kuasa geopolitik Amerika Syarikat. Kalau dia tak tanam di situ, mereka tidak dapat melahirkan isu-isu yang seperti ini, dan kemungkinan Arab bersatu itu ada. Tetapi dengan adanya Israel di tengah-tengah gelanggang negara Arab, mereka berjaya menyuntik di situ satu bisa yang akan diharapkan akan dapat menjadikan Amerika Syarikat dapat menguasai kawasan itu dengan kepentingan ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan itu satu perkara yang merupakan satu cabaran kepada umat Islam sekarang, yang tidak patut lagi melihat Trump sebagai punca untuk keamanan negara-negara Islam, tetapi kita patut melihat ia sebagai satu punca untuk kita hanya bergantung harap pada diri kita masing-masing, kita bersatu. Dan kita harapkan kesatuan ini akan menjadi nyata, terutamanya dalam persidangan negara Teluk dan negara Islam nanti yang akan dihadiri oleh Malaysia. Dan kita harap Malaysia dapat membawa suara ini
ke peringkat yang lebih tinggi bahawa kita perlu bersatu bukan setakat kita mencemuh ataupun mengecam serangan balas Israel terhadap Hamas sahaja. Kita dapat lihat negara Islam semuanya mengutu, termasuk UAE, Saudi, masing-masing bersetuju dengan keputusan Bangsa Besar Bersatu untuk menghentikan serangan. Tetapi tidak cukup setakat itu, kita perlu bergerak selepas ini dalam bentuk perbuatan, bukan sekadar mencemuh, mengecam dan sebagainya. Tetapi kita negara Islam perlulah bersatu hati dalam menangani isu ini. Pertamanya dengan langkah memboikot Israel, terutamanya dari sudut ekonomi, minyak dan sebagainya yang perlu dijalankan segera. Sebelum kita nak bercakap tentang apa menjadi tumpuan dan juga harapan pada persidangan kemuncak ataupun sidang kemuncak negara-negara Arab dan juga negara Islam yang akan dilaksanakan, akan dianjurkan pada 11 November ini di Riyadh, mungkin sedikit susulan pada apa yang disebutkan oleh Dr. Rahim. Ashraf mungkin boleh kongsikan, adakah dunia terlalu berharap dan bergantung harap kepada Amerika Syarikat, dan juga saya nak kaitkan dengan apa yang disebutkan ucapan tahniah daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana antara lain melihat kepada harapan untuk kerjasama dan juga peluang di masa hadapan, bukan hanya melihat kepada konteks dua hala, Malaysia dan juga Amerika Syarikat, tetapi kepengurusian ASEAN itu sendiri, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kepada peluang sebagai ASEAN digunakan sebagai platform untuk kerjasamanya, dan juga turut dinyatakan dalam ucapan tahniah yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang bagaimana Amerika Syarikat perlu memainkan peranan untuk menghentikan konflik baik di Palestin dan juga perang antara Palestin Israel dan juga Rusia Ukraine. Sedikit pandangan pada Ashraf. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Doktor sebentar tadi. Dalam mendepani situasi ini, negara Islam tidak memerlukan satu grand strategi, kerana kita maklum perseteruan ataupun geopolitik, terutama di rantau kita antara Amerika Syarikat dan juga China adalah semakin memuncak dan agresif, dan ini memungkinkan kita untuk mewujudkan satu plan tindakan yang lebih komprehensif dalam berhadapan dengan polisi-polisi yang tidak stabil antara negara-negara kuasa besar. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sudut saya mungkin akan menyentuh sedikit tentang persidangan summit antara negara Arab dan juga dunia Islam yang akan berlangsung 11 November ini dan setahun. Sebenarnya persidangan ini adalah persidangan yang tahun lepas juga diadakan persidangan yang sama, dan kalau kita melihat kepada detail persidangan tersebut, beberapa buah negara Islam terutamanya Algeria telah menyatakan supaya negara-negara Islam mengadakan sekatan yang lebih keras terhadap Israel, terutama dalam memboikot produk-produk Israel dan juga menghalang sebarang bentuk bantuan kepada Israel. Namun apa yang berlaku ketika persidangan tersebut, 4 buah negara yang kita maklum ada normalisasi hubungan dengan Israel, iaitu UAE, Bahrain dan juga Morocco, dan juga waktu itu ada Saudi. Saudi pada ketika itu cuba untuk seolah-olah mereka ni menjadi benteng ataupun barrier kepada Amerika dan juga Israel dalam kalangan negara Islam, mewujudkan veto tersebut dalam kalangan negara Islam. Dan jika kita maklum bahawa tujuan yang hendak dilaksanakan oleh Malaysia pada ketika ini adalah baik, iaitu untuk kita segera melobi di PBB supaya mengeluarkan Israel daripada sebagai sebuah negara kerana jenayah yang dilakukan. Tetapi kita kena maklum dengan hakikat kuasa yang sedang berlangsung di Timur Tengah ini, negara-negara yang menjadi proksi kepada Israel dan juga Amerika Syarikat, dan ini memungkinkan untuk kita menyatakan bahawa sebarang usaha selagi tidak dapat memecahkan barrier ini, kita tidak dapat melakukan apa-apa tindakan yang drastik ataupun tindakan yang akan mengubah suasana. Kerana setelah setahun kita melihat suasana ini masih lagi sama dan tidak banyak perubahan yang boleh dilakukan. Selain pada kita melihat dan juga tumpuan kepada sidang kemuncak setelah setahun berlalu untuk sidang kemuncak yang sama melibatkan negara-negara Arab dan juga negara Islam, mungkin pada waktu ini saya nak tanyakan kepada Ashraf juga, kita melihat kepada Trump, selain pada melihat kepada beliau seorang nasionalis dan juga beliau juga dikenali sebagai seorang yang isolationist, bagaimana melihat kepada kebimbangan yang disuarakan dan juga apa yang disebutkan oleh Ashraf sebentar tadi, melihat kepada tarif dagangan dan juga perkara-perkara yang bakal diperkenalkan di bawah pentadbiran Trump 2.0 ini, bagaimana dunia perlu bersiap sedia dengan apa sahaja polisi dan juga dasar yang bakal diperkenalkan, dan apa mungkin cara dan juga apa yang boleh dilakukan untuk deal dengan sebarang perubahan itu nanti, Ashraf?
Setelah berlakunya COVID-19, kita maklum keadaan dunia dan trend-trend dunia semakin tidak stabil dan lebih banyak konflik dan lebih banyak perseteruan kerana kebanyakan negara mengamalkan dasar yang lebih protectionism terhadap sumber dan terhadap dasar-dasar luar negara masing-masing, dan itu juga dilaksanakan oleh Amerika Syarikat terutama ketika pentadbiran Trump. Dan ketika ini, selepas pentadbiran Trump, kita kena menjangkakan sekiranya perkara-perkara yang tidak kestabilan yang berlaku di dunia terutama dalam isu keselamatan, dalam isu ekonomi, perang dagang antara US dan China. So sejauh mana negara-negara dunia mampu untuk berhadapan dengan ketidaktentuan suasana rantaian bekalan rantaian sebagai contoh yang akan berlaku di rantau kita, dan lebih banyak konflik yang akan berlaku sekiranya konflik-konflik di contoh di Laut Cina Selatan menjadi semakin memuncak. Apakah persediaan-persediaan yang telah kita lakukan untuk menghadapi suasana ini? Dan sudah tentu dengan keadaan dunia yang semakin tidak stabil ini memerlukan bukan sahaja Malaysia tetapi negara ASEAN dan juga negara Islam supaya merangka satu polisi ataupun grand strategi yang lebih holistik bagi menghadapi sebarang bentuk konflik dan ketidaktentuan dasar terhadap kuasa-kuasa luar. Dan kita kena menghapuskan dependensi ataupun kebergantungan kepada kuasa luar ini, kerana negara-negara dunia harus mempunyai hala tuju negara sendiri yang lebih merdeka dan tidak terikat dengan sebarang dasar-dasar luar yang ditentukan oleh kuasa-kuasa besar. Sebelum saya nak melepaskan Ashraf atas komitmen dan juga perkara-perkara yang lain, mungkin Ashraf, terakhir untuk Ashraf, nanti kita masih lagi bersama dengan Dr. Rahim dan juga Dr. Abu Hanifah. Apa yang boleh dijangkakan dalam persidangan ataupun sidang kemuncak negara-negara Arab dan juga bersama dengan negara Islam yang lain di Riyadh, Malaysia, di Riyadh, dan kita sudah semua sedia maklum melihat kepada komitmen oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa usul untuk menghentikan genosid ataupun keganasan kekejaman Israel. Adakah akan ada usul yang lebih besar ataupun usul yang cukup signifikan bakal berlaku pada 11 November ini pada pandangan Ashraf? Seperti yang kita maklum, baru-baru ini ada persidangan di Kairo, pertemuan antara Fatah dan Hamas dalam rundingan untuk menentukan kerajaan pasca perang selepas ini, dan kita ketahui bahawa rundingan itu sekali lagi gagal. Dan minggu ini, 11 November ini, akan diadakan persidangan Arab dan juga dunia Islam, dan terdapat suara-suara terutamanya Malaysia untuk membawa gesaan yang lebih agresif terhadap Israel. Namun saya khawatir dengan seperti yang dijangkakan oleh penganalisa doktor kita tadi, dengan naiknya Trump, maka dia akan menyokong lebih kuat terutama dengan proksi-proksi Amerika Syarikat di Timur Tengah seperti Arab Saudi, UAE dan sebagainya, dan negara-negara ini akan menjadi benteng kepada mana-mana resolusi yang akan menyekat Israel dengan lebih keras dan lebih kuat. Dan saya menjangkakan ianya tidak akan lebih daripada sekadar gesaan, desakan dan kecaman, tetapi tidak ada betul-betul tindakan on the ground apakah yang akan berlaku selagi mana negara Islam tidak mengeluarkan diri daripada belenggu jajahan kuasa-kuasa besar. Okey, baik, terima kasih Ashraf. Kita terpaksa melepaskan Ashraf atas urusan dan juga komitmen lain. Tapi untuk Dialog 37, kita teruskan dengan diskusi dan juga perbincangan bersama dengan Dr. Rahim dan juga Dr. Abu Hanifah. Dr. Abu Hanifah, mungkin boleh beri juga pandangan melihat kepada apa yang disebutkan oleh Ashraf. Dunia perlu bersiap sedia dengan segala perubahan, segala perancangan dasar dan juga polisi yang bakal dirangka di bawah pentadbiran Trump 2.0 pada Januari 2025 nanti. Sejauh mana kita bersiap sedia, khususnya dalam konteks Malaysia, melihat kepada sebarang perubahan, baik daripada segi tarifnya, baik dari segi persaingan antara Amerika Syarikat dan juga China-nya. Bagaimana untuk melihat dan apa jalan keluar dan apa mungkin jalan penyelesaian deal yang boleh dicapai untuk Malaysia sendiri melihat dalam konteks perubahan dan juga apa yang akan berlaku selepas Januari 2025 ini, Dr. Abu? Baik. Saya nak mulakan isu ini berkenaan dengan Malaysia. Apa stand ataupun apa pendirian kita Palestin. Saya nak kongsikan dengan hadirin bahawa kalau ikut sejarah, orang Melayu adalah antara bangsa yang paling awal menyokong perjuangan rakyat Palestin. Dalam kajian saya buat, pelajar Melayu di Al-Azhar tahun 1930 sudah memperjuangkan hak-hak orang Palestin. Jadi dan tokoh-tokoh seperti Burhanuddin Al-Hilmi merupakan antara tokoh yang lantang. Bahkan beliau juga setelah menamatkan pengajian di India tahun 30-an,
sempat singgah di Palestin untuk memperjuangkan hak-hak Palestin. Bahkan beliau terlibat dalam gerakan anti deklarasi Balfour sehingga ditahan di Palestin. Jadi ini sebenarnya kenapa saya nak kaitkan dengan peristiwa sejarah ini dengan pendirian kita antara Malaysia. Saya melihat kepada kita sewajarnya melihat ini sebagai satu inspirasi kepada kita dan keadaan kita sedar kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah kuasa besar dunia. Suara kita kadang-kadang tidak didengari oleh kuasa-kuasa besar. Tapi kita kena ingat, walaupun begitu keadaannya, kita tetap ada tempat dalam sejarah. Dan dalam konsep inilah, dalam keadaan inilah saya melihat bahawa Malaysia boleh menjadi platform, jadi satu negara Islam, tetapi suara kita sekurang-kurangnya ada kesan. Kan? Dan ini kita boleh nampak dalam keadaan uh, yang dilakukan oleh Malaysia dalam konteks menekan Israel dan negara-negara lain ini. Saya melihat kepada kita sebagai negara Malaysia yang daripada awal sejak kita zaman Tunku Abdul Rahman sampailah ke zaman Saudara Anwar Ibrahim, kita kekal dengan perjuangan membela rakyat Palestin. Jadi dalam konteks ini saya melihat kena terus cekal dan tabah dengan dasar ini. Walaupun mendapat kritikan, desakan, ada yang mengatakan dengan desakan ini akan merugikan negara kita dan sebagainya. Saya melihat ini adalah satu jihad yang boleh kita lakukan dalam konteks sebuah negara, dalam konteks umat Islam. Kita kena cekal dan tegas dan tekal dalam terus memperjuangkan isu ini. Jadi dalam konteks ini saya melihat kalau dalam sidang Liga Arab yang ditubuhkan pada tahun yang akan dilaksanakan pada 11 November nanti, Malaysia akan ada suara yang lebih kuat. Dan satu fakta menarik sebenarnya saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Sebenarnya penubuhan Liga Arab itu tahun 64 itu awal diadakan. Sebenarnya berkait rapat dengan peristiwa Palestin. Isu Palestin inilah yang telah menyebabkan orang-orang Arab ini, negara Arab ini membuat keputusan perlu ada satu gerakan yang menyatukan semua negara-negara Arab. Jadi sebab itulah dalam konteks hari ini, Liga Arab itu walaupun ada perbincangan tentang isu lain, ekonomi, politik, tapi sebenarnya asasnya adalah isu Palestin. Jadi sebab itulah dalam konteks ini saya melihat bahawa apabila negara-negara lain yang menjadi anggap, kita jangan lupakan hasrat sebenar dan sejarah kenapa Liga Arab itu ditubuhkan. Tak lain tak bukan adalah untuk membela hak-hak orang Palestin yang ditindas oleh orang-orang Yahudi dan negara Israel. Konteks ini saya melihat kita boleh sama-sama mainkan peranan. Malaysia saya harapkan akan terus cekal dan akan terus menyatakan sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dalam, dan saya juga menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama berjuang berdasarkan apa yang kita mampu. Kemampuan kewangan, tenaga dan sebagainya, kita terus memberi sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Terima kasih. Baik, untuk pandangan Dr. Rahim melihat kepada sidang kemuncak yang bakal dilaksanakan pada 11 November ini, bagaimana, adakah akan ada satu usul yang cukup besar yang bakal diangkat dan bagaimana mengambil kira dengan apa yang berlaku pada ketika ini, mengambil kira perkembangan semasa, kemenangan Trump 2.0, adakah Trump akan meneruskan agenda dan juga apa yang pernah diusulkan oleh pentadbiran Biden dalam kerangka gencatan senjata. Adakah Trump akan meneruskan usaha dalam kerangka gencatan senjata di Gaza, atau bagaimana untuk kita melihat usul yang cukup signifikan pada sidang kemuncak 11 November ini? Kalau nak dipersoalkan kembali apa yang dilakukan oleh Biden dan kempen pilihan raya Trump, dia mengambil peluang atas kelemahan Biden yang tidak berjaya menghentikan genocide, perang ke atas Gaza dan pembunuhan ramai-ramai itu dengan plan 6 minggu itu, bagi dia ialah satu kelemahan bagi Trump, dan dia menyeru bahawa perang harus dihentikan, tetapi hendaklah perang yang dihentikan itu mengikut kehendak Israel, bukan mengikut kehendak orang lain. Hatta Amerika Syarikat pun tidak boleh memutuskan sebarang bentuk penghentian perang ke atas Gaza melainkan dengan persetujuan Israel. Itu yang patut kita tahu. Adapun tentang persidangan
negara-negara Arab dan negara Islam, saya suka mengingatkan kita kembali akan satu kata-kata mungkin peribahasa moden lah. Dia kata kalau nak cepat pergi berseorangan, kalau nak jauh pergi bersama-sama dengan orang lain. Dan dalam konteks ini kita patut melihat bahawa kita ada menubuhkan ASEAN GCC, iaitulah kelompok negara ASEAN dan juga negara-negara Arab Teluk. Ia adalah satu platform yang sangat bagus jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Suara Malaysia mungkin tidak didengari jauh dan kuat jika hanya bergerak sendirian, tetapi atas platform bahawa ini adalah suara ASEAN yang dibawa bersama dengan negara-negara Teluk, ia akan mendapat gema yang lebih nyaring, dan insyaAllah Perdana Menteri kita akan berjaya melaksanakan misi menghentikan pembunuhan ke atas rakyat Gaza. Terutama sekali setelah kita melihat Yahya Sinwar yang dibunuh itu 3 hari berpuasa dia. 3 hari berpuasa tidaklah menggambarkan bahawa dia seorang yang bertakwa, tetapi menggambarkan betapa kepalanya dan ketuanya sendiri kelaparan, apatah lagi orang Palestin. Dan ini sepatutnya kita ambil satu iktibar yang sangat mendalam. Dan satu lagi, Menteri Pengajian Tinggi juga dalam konteks akademik menganjurkan dia ingin pihak universiti mengadakan institut post krisis negara-negara yang telah mengharungi perang. Kita nak kumpulkan dan kita memberikan plan bagaimana untuk membangunkan negara mereka kembali, dan setakat ini yang berminat untuk terlibat ialah Iraq, Libya dan juga beberapa negara lain. Langkah-langkah seperti ini patut kita jadikan satu platform untuk kita, yang kita tidak hanya menyeru ataupun hanya mencemuh penjajahan dan juga kezaliman penjajah ke atas negara-negara dunia, tak kira lah negara Islam ataupun negara apa, tapi sepatutnya kita bergerak dalam bentuk yang lebih berjemaah, lebih kolektif, dan insya-Allah kita akan berjaya mencapai matlamat yang lebih baik dan lebih kuat lah. Dan satu lagi, akhirnya saya kalau tanya saya krisis dengan Iran yang sengaja dilaga-lagakan umat Islam, kita memang berkrisis negara Arab terutamanya dengan Iran, tetapi ingatlah kita semua adalah satu negara Islam, dan dalam konteks ketika kita mendepani penjajahan peringkat dunia seperti ini, sepatutnya kita bersatulah, satu hati, dan tinggalkan sekejap perbezaan-perbezaan mazhab dan pandangan-pandangan dalaman yang hanya bersifat ribut dalam cawan. Itu saja. Mungkin sebagai penutup dan mungkin secara ringkasnya, selain daripada kita melihat pada Trump 2.0, apa masa depan khususnya untuk negara-negara Islam, dan juga kita bercakap tentang apa tumpuan yang mungkin boleh dijangkakan pada sidang kemuncak negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam di Riyadh pada 11 November ini. Satu lagi perkara yang penting yang kau boleh saya nak tanyakan secara ringkasnya untuk Dr. Abu Hanifah dan juga Dr. Abdul Rahim. Malaysia bercadang untuk menyiapkan satu lagi resolusi melihat kepada usaha untuk menyingkirkan Israel daripada UN. Adakah usaha ini semudah itu? Dan kalau melihat kepada rekod sebelum ini, kita melihat kepada Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya. Jadi pandangan Dr. Abu Rahim dan juga Dr. Hanifah melihat kepada cadangan Malaysia yang ingin menyiapkan resolusi untuk menyingkirkan Israel daripada UN. Saya mulakan dulu dengan Dr. Rahim. Okey, ringkasnya ialah satu langkah yang boleh diusahakan tetapi hampir mustahil lah, dalam bentuk apa yang disebutkan tadi, kuasa veto yang dipegang oleh Amerika Syarikat, dan Israel adalah anak emasnya, maka mustahillah seseorang ingin gugurkan anaknya daripada suatu badan dunia yang dia sendiri merupakan kepala dan pemutus segala keputusan dalam badan tersebut. Itu saja. Pandangan Dr. Hanifah, adakah Trump tidak akan menggunakan kuasa vetonya untuk melihat kepada resolusi yang bakal dibawa oleh Malaysia melihat kepada penyingkiran Israel dalam UN ini? Saya sependapat dengan Dr. Rahim bahawa ini adalah satu usaha yang kita dah buat lama dah, Malaysia dah lama, dan negara-negara lain pun sudah mengusulkan perkara ini sejak awal. Tetapi apa yang berlaku ialah Amerika Syarikat berkali-kali menggunakan kuasa veto yang ada untuk menghalang itu daripada berlaku. Kita bersyukur dengan ketegasan kerajaan Malaysia nak membuat resolusi ini. Tetapi saya tidak menjangkakan akan ada perubahan besar, bahkan Amerika akan tetap membuat perkara yang sama. Jadi yang bermasalah di sini adalah isu kuasa veto itu.
selagi negara-negara yang kuasa veto ini ada hak untuk menggunakan kuasa veto untuk menghalang sebarang usaha-usaha yang dilakukan, maka selagi itulah masalah yang akan berlaku di Timur Tengah negara-negara lain. Jadi saya melihat ini satu usaha bagus oleh kerajaan Malaysia, walaupun kita jangkakan tak akan ada perubahan besar berlaku dan akan berulang sebelum ini. Tetapi apapun kita bersyukur, berterima kasih pada kerajaan Malaysia yang memang secara jelas konsisten menyokong usaha-usaha untuk membela hak dan kebajikan rakyat Palestin. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Abu Hanifah Haris. Prof. Madya Dr. Abu Hanifah adalah Ketua Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Melaya UM. Kita juga bersama dengan Dr. Abdul Rahim Ahmad, Ketua Pusat Kajian Asia Barat daripada IKMAS UKM, dan sebentar tadi kita juga bersama dengan Ashraf Farid, Ketua Pegawai Operasi Iris Institute, mana ketiga-tiga panelis berkongsi pandangan melihat kepada Trump 2 peluang kosong dan bagaimana dunia perlu bersiap sedia, dan juga kita bercakap kepada tumpuan dan apa yang boleh dijangkakan dalam sidang kemuncak Liga ataupun negara-negara Arab bersama dengan negara-negara Islam di Riyadh pada 11 November ini. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Dialog 3 Penjuru, saya Fauzi Zain, Samuman.